dapat balik video. Okay, hai, Assalamualaikum. Selamat datang saya ucapkan. Okay, berdasarkan jadual pembelajaran yang baru, kita akan kita punya pembelajaran kita akan buat pada setiap hari Khamis tepat jam 12 tengah hari. So please make sure and please try get ready before at least 5 minutes earlier. Okay, so sebab saya tahu mungkin time waktu ini adalah waktu makan. At least kalau nak makan ke apa, 5 minit, 1 minit dulu. At least you bersedia untuk kelas lah. Okay, so jangan risau. Okay, kehadiran saya memang automatic dan masa-masa dia akan ambil untuk anda. Okay. So jangan risau berkaitan kehadiran. Okay. Alright, sebelum itu saya akan sentuh sedikit Okay. So untuk pembelajaran kali ini memang you akan nampak pembelajaran ni di sekolah dan you akan dengar suara sedikit so you just ignorekan. Okay, so you just listen apa penjelasan yang telah saya terangkan. Okay, so untuk berkaitan PD3, okay, PD3 projek masih diteruskan kerana projek PD3 ada kaitan dengan PBT anda. So teruskan projek PBT anda, projek PBT anda iaitu tetap projek. Namun memang ambil masa untuk saya periksa, especially ada seorang memang selalu ada soalan tapi saya menghandle semuanya sendiri, so you sabar sikit lah. Bukan seorang saya jaga, ramai kan, okay. Ramai pelajar saya lihat dan wujud soalan. Okay, kena semak semua, so ambil masa sikit lah, okay. Right, so saya minta maaf sekiranya lambat ataupun ada kalanya saya dah baca tapi saya tak balas all punya message, okay. Alright, so hari ni kita teruskan dengan tajuk seterusnya. Okay, sekejap ya, saya buka. Projek perlu buat. Okay, projek perlu buat. Okay, bukan tak payah buat, perlu buat. Cikgu ada problem. Okay, boleh. Nashpan, memang tadi pun dia dah bagi tahu. Awak, saya tak pasti kenapa dia tiba-tiba leftkan awak, okay? Alright, so projek tetap diteruskan kerana antara isi-isi kandungan projek tersebut adalah berkaitan dengan PBT juga. Disebabkan itu projek masih diteruskan dan itu adalah apa yang dimaksud oleh Puan Asmawati. Namun kita tidak pasti lagi sebab masa masih ada lagi masa sehingga bulan Disember. So anda tidak boleh expect ambil mudah. Okay, so don't worry about mic. Okay, sebab saya awak akan mendengar apa penjelasan saya melainkan kalau you ada persoalan. Okay, anda boleh type di ruangan chat section soalan anda. Okay, kalau tak ada mic, so don't worry about that. Okay, kat sini tidak ada penjelasan melainkan apabila anda perlu buat pembentangan. Kalau PBT itu ada kaitan dengan pembentangan, perlulah buat pembentangan. So kawan awak akan lihat. Di sini untuk kehadiran saya akan ambil dari masa ke semasa. Okay, okay, so jangan risaulah. Okay, sekarang tak perlu mic. Okay, you just join sahaja. Okay, awak dengar sahaja apa yang saya katakan. Okay. Right, so terima kasih saya ucapkan kepada yang hadir pada hari ini. Okay. Alright. So untuk tajuk seterusnya, okay, anda boleh lihat, pastikan anda telah menerima nota iaitu penggunaan pernyataan SQL. SQL bermaksud SQL. Okay, apa itu SQL? Nanti kita akan lihat. Okay, untuk pelajar, okay, yang mungkin nota anda sudah habis. Okay, saya tidak paksa awak beli nota yang baru. Okay, at least kalau you tak ada printer lah, mungkin beli nota biasa pun tak apa. You just compile together with the previous book. Okay, previous book awak compilkan bersama dan awak stapler sekali. Okay, kalau yang print, okay, kalau dah tampal tu dah tak muat, okay, awak just buat satu file lah. Okay, awak buat satu file, semua slide awak letakkan dalam file tersebut. Okay, so at least file tersebut adalah sebagai rujukan anda sebab kita tidak pasti sama ada proses seterusnya sama ada anda biasa, semua tidak pasti
ada lagi 6 bulan yang terakhir ini. Okay, so jangan mudah lagi sebab tu saya kata teruskan dengan projek anda. Okay, so untuk projek ini saya terangkan lagi kalau anda mengalami masalah, anda boleh telefon saya secara personal dan berjumpa. Tapi kalau boleh, cuba tanya sehari awal. Okey, ada kalanya saya ada kelas dan perlu menjaga pelajar-pelajar lain. Okey, tapi pada masa ini anda boleh jumpa saya hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat. Okey, sebelum 1:10 sekiranya anda ingin berjumpa. Okey, dan saya perlu menjaga pelajar ini dalam pukul 9 hingga 10. Okey, so waktu tersebut adalah waktu yang tidak boleh lah. 9 ke 10 tu waktu yang tak boleh jumpa saya. Sebab saya perlu menjaga pelajar untuk menjaga SOP semua. Kalau yang ada masalah dan saya ingin membantu jugalah sekiranya anda ingin berusaha sebelum ni ke ada masalah tolong maklumkan kepada saya secara personal so saya boleh print out dan postingkan to you all. Okay, sebab saya tahu nota saya memang banyak. Okay, so maklumkan kalau saya boleh bantu saya cuba bantu tapi awak kena hadir sendiri ke sekolah untuk mengambil nota tersebut. Okay, alright, so kita teruskan dengan tajuk hari ini iaitu penggunaan pernyataan sequel. Okay. So make sure sequel, apakah itu sequel? Okay. Kita dah belajar apa itu sequel. Okay. Di mana sequel ataupun kita panggil MySQL, ia adalah merupakan sistem pengurusan pangkalan data ataupun kita panggil sebagai DBMS dan kita menggunakan arahan tersebut untuk mencapai data daripada rekod yang disimpan di dalam pangkalan. Okey, macam kita gunakan sekarang ni adalah Microsoft Access. Sebab bagi saya, kebanyakan komputer, laptop ada Microsoft Access. Melainkan komputer anda tidak ada, anda boleh pinter ataupun anda boleh cari penelitian tersebut di dalam internet dan boleh tunjuk di video bagaimana cara yang betul untuk install semua naik download semua dari YouTube. Okey, SQL ini mempunyai sintaks tertentu apabila kita menggunakannya. Okey, di mana sintaks tersebut adalah set peraturan yang menetapkan set perintah yang boleh digunakan dan terdapat cara-cara menulis perintah dalam bentuk ayat. Okey, ayat tersebut mestilah boleh difahami dan dilaksanakan. Okey, macam hari ini kita akan tekankan pada bahagian select, pernyataan select. Bagaimana kita ini mengeluarkan data berdasarkan sistem pangkalan data yang telah dibina. Okey, dan sintaks SQL ini biasanya berasaskan dan digunakan dalam bahasa Inggeris. Okey, nanti kita akan lihat. Okey, so ini adalah contoh jadual ataupun kita panggil entity murid yang telah dibina. Okey, untuk pelajar yang mungkin tidak pernah hadir kelas saya, okey, anda perlu rujuk anda perlu rujuk video sebelum ini bagaimana untuk membina jadual ataupun membina entiti seperti jadual yang dipaparkan. Okey, kerana sekiranya anda tidak lihat, nanti anda tidak tahu bagaimana jadual ini dibina ataupun kita panggil bagaimana entiti ini dibina. Right, jadual ini dibina menggunakan perisian Microsoft Access. Okey, berbeza sedikit apabila anda menggunakan PHP-MyAdmin. Okey, PHP-MyAdmin anda perlu tahu di mana button ataupun butang yang anda perlu pilih. Okey, kalau untuk Microsoft Access saya gunakan kerana apabila tekangan semasa PKP ini anda rujuk sahaja buku teks anda. Okey? Alright. So siapa yang terlepas sebelum ini perlu rujuk YouTube yang telah saya letak pada channel saya. Okey. So apabila kita menggunakan pernyataan sintaks select. Mengapa kita menggunakan pernyataan sintaks select ini adalah untuk kita memilih data. Okey, you bayangkan ini adalah sistem pangkalan data. Bagaimana kita ingin sesuatu, kita tak nak semua data, kita hanya ingin data tertentu. Okey, so ini adalah antara pernyataan yang perlu digunakan. Sebab tu
select adalah keyword yang paling utama untuk apabila kita ingin memilih data daripada satu entiti ataupun daripada jadual yang dipunya. Okey. Kalau kita lihat di sini pernyataan select. Okey, pernyataan select digunakan untuk memilih atribut-atribut yang dikehendaki dan manakala pernyataan from memilih entiti bagi atribut-atribut yang telah dipilih dalam pernyataan select secara spesifiknya menyatakan nama entiti yang digunakan untuk capaian data. Okey, mengapa pernyataan from ini digunakan? Okey, pernyataan from ini biasanya digunakan adalah sekiranya ada terdapat lebih daripada satu jadual ataupun kita boleh katakan lebih spesifik untuk paparan data lebih tepat. Sebab itu elok-eloknya kita letak syntax from itu digunakan. Okay, alright, so ini adalah antara cara penulisan secara umumnya penggunaan select dan juga from. Okay, first kita type select attribute. Ingat balik apakah itu attribute. Okay, attribute tersebut adalah merupakan ciri-ciri entiti. Okay, anda nak lihat di mana? Anda boleh lihat pada setiap kolom ini adalah attribute atau kita panggil ciri-ciri atau pemindahan. Okay, so ingat attribute kita panggil apa selain attribute tersebut. Okay, ini adalah attribute. Anda lihat saja pada baris pertama. Okay, so kita boleh lihatlah select attribute mana yang kita kehendaki from daripada jadual apa. Sebab tu kita letakkan nama jadual. Contoh yang ini murid. Kita letakkan from murid. Dan okay, alright. So sehingga ini adakah sebarang persoalan? Adakah saya terlalu laju? Boleh semua boleh dapat ke ada lacking? Ada okay, semua okey? Okay. Alright, so saya teruskan. Okay, so saya teruskan. Okay, alright, thank you. Siapa yang respon tu, thank you so much. Okay, so ini adalah pernyataan select dot-dot ni lah, macam ni lah. Jadi maksudnya select dot-dot tu attribute apa yang anda ingin paparkan. Okay, right. Okay, so ini adalah pernyataan yang lebih jelas apabila kita menggunakan pernyataan select dan juga from di mana kita ingin memulangkan nilai-nilai daripada attribute yang telah dipilih berdasarkan yang telah ditetapkan. Okay, so ini contohnya. Okay, misalnya kita hanya ingin paparkan dua attribute sahaja daripada entiti murid. Okay, kenapa kita kata nak paparkan? Okay, kalau kita lihat pada paparan entiti murid ini, terdapat ada tapi tak berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nampak ada 6 attribute pada entiti berikut. Okay, sekarang kita hanya ingin paparkan dua sahaja. Okay, so kita tentukanlah kita nak paparkan apa. Okay, so bagaimana cara penulisan anggapan penggunaan sentence tersebut? Make sure select mestilah sama huruf besar. Atribut pertama, okay, kita nak paparkan ID murid. Okay, jangan pelajar baru masuk, saya kena paparkan. Kita takkan pun saya kena ambil dan masa. So you jangan lepas sebab nanti dia lepas tu kadang-kadang dia tak dapat di start awal ada. Tidak. Alright. Kita teruskan. Okay, so sekarang ni kita nak paparkan ID murid dan nama murid. Bagaimana kita nak paparkan? Okay, pastikan tulis select. Sebab kita nak minta kita nak paparan tersebut kita tulis select ID murid. Okay, bagaimana penulisan ataupun kita sediakan atribut tersebut guna penulisan ID. Kalau diperhatikan I dengan D berbesarkan underscore murid. So di sini juga anda perlu samakan atribut. Cara penulisan atribut perlu sama dengan jadual asal ini. Okay, ID underscore murid.
So penulisan tersebut mestilah sama. Sekiranya tidak sama, sistem tidak akan dapat kenal pasti atribut yang ingin anda paparkan. So dia akan mempunyai lalat. Okey, so pastikan sama. Kalau jadual asal tidak ada underscore, so you just hilangkan underscore tersebut lah. Tapi sekiranya jadual asal atribut tersebut paparan seperti ini, soal itu yang kita ingin paparkan adalah ID murid dan juga nama murid. So select ID underscore murid comma dan just put the second attribute nama underscore murid from jadualnya daripada jadual apa. Kita spesifikkan supaya dia tahu. Okay, supaya data kita tidak ralat. Okay, so from murid. Sebab entity kan biasanya semua huruf besar kan. Sebab tu kita letak murid. Lihat pada nama jadual ini. Nampak? Macam mana nak nampakkan nama jadual? So lihat pada atas ini. So murid kan semua huruf besar kan. So di sini pun semua huruf besar dan letakkan apa paparan cikgu ni. Okay. So outputnya. Okay. So di bawah ini adalah output apabila dari okay, paparan output kita ingin dua sahaja. So you boleh nampak. Okay, pertanyaan satu. Pertanyaan sebab kita query kan. Apa pernyataan kita? Okay, pertanyaan kita adalah kita minta paparannya seperti berikut. Saya nak buat attribute saja daripada jadual apa. Okay, so ini adalah paparannya. Okay, alright. So, sekiranya anda menggunakan pernyataan select star from. Okay, tadi select dot tu maksudnya atribut apalah yang kita nak kan. Okay, so sekarang ni select star from. Apakah maksud pernyataan select star from? Ya, nampak So you kena pasti soalan tahun lepas, soalan 3 tahun lepas pernah ada soalan seperti ini. So this one memang you kena hati-hati. Okay, sekejap saya tekan. Sebab jadual ini kita tak nampak apa paparannya. Ya. Betulkan. So mungkin ada yang terlepas padang jadual ni. Nanti you betulkan lah ya. Sebab tak nampak kan paparan dia tadi kan. Nanti you betulkan sikit. Okey. Kita teruskan. Okey. Select star from bermaksud kita nak semua attribute. Okey, kalau kita perhatikan jadual asalnya ada berapa attribute, ada berapa ciri bagi setiap jadual tersebut. Kalau kita tulis semua, you bayangkan kalau ada 10 attribute. Anda ingin tulis 10 attribute di sini. So akan ambil masa dan space. Okay, so sekiranya anda ingin paparkan kalau soalan pertanyaan tanya ini semua attribute ini paparkan. So awak tulis sahaja select star from nama jadual tadi, iaitu nama entiti pada jadual tersebut lah. Okay, itu bermaksud kita nak paparkan semua entiti ataupun jadual murid. Okay, just write or type select star from murid. Macam mana nak tulis nanti kita akan belajar next class. Next class memang tu kena buat practical. Okay, menggunakan Microsoft Access. So each one of you, bayangkan 90 orang pelajar, 90 orang, ya. Ya, Kak Robert? Cikgu, terlalu banyak ekor cikgu. Tak boleh dengar. Ekor sebab kat sini saya juga library ni ada ni. Tapi jelas tak? Sebab ada cikgu yang jelas lah. Tak jelas sangat ya? Tak tahu.
Lagging juga baca tak dengar. Okay, alright. Sekarang boleh dengar tak suara saya? Tu masih lagging. Anyone can respond whether you are listening my voice or not. Boleh cikgu. Okay tak Clear, sekarang? clear. Ada lagi tak suara dia? Alright, jelas thank you. Alright. Okay, sangat So next time memang kita kena duduk dekat dengan pintu lah. Alright, so disebabkan tadi kan mungkin ada lagi sampai yang select start from tu sekiranya anda ingin sebab dia beza kalau kita jadual yang sedia ada yang memang dah kita bina dengan apabila orang pertanyakan soalan ataupun pertanyaan. Okey, query dengan yang dah siap. Cikgu, inilah jadual saya, inilah dia query saya. Tidak, jadual yang dibina adalah seperti itu. Namun apabila query macam apabila orang luar datang tertentu attribute Cikgu tak dengar cikgu. tertentu. So that one memang you kena Cikgu Cikgu tak dengar. tak dengar cikgu. Tak dengar cikgu. Tak perlu following dia. Tak dengar. Okay, dengar tak? Tak dengar cikgu. Cikgu tak dengar. Kau baik suara. Hello, hello. Navin. Hello. Hello. Navin. Hello. Itu siapa? Kashwin? Kashwin? என்னது? யாரா நீ? யார்டா நீயா? எந்த கஷ்வின்? கொஞ்சம் உன் மூஞ்ச காமி. இல்ல Okay, பரவாயில்ல. sabar. Hari ni terlalu ramai juga. Sabar, baru tenang. Okay. Tunggu 5 minit sebab ada orang ingin berjumpa saya. Okay, nanti saya datang balik. So jangan last. So tadi dah nama dicatat dari masa ke semasa. Okay, jangan keluar. Tengok you dah last dah. Sekejap je nanti saya datang balik. ஓகே அடிச்சு அது வரைக்கும் நாங்க அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். நவீன். டேய் கஷ்மீர், சொல்றா. உன் மூஞ்ச காட்டு. சொல்லு. உன் மூஞ்ச காட்டு. நீ உன் மூஞ்ச காட்டு. நீ உன் மூஞ்ச காட்டு. இதோ காட்டிடா. ஓ நீயா? ஓகே. நீ உன் மூஞ்ச காட்டு. ஓ நீதான் அது. லேக்கராஜ் keep quiet. சர்றவன். டேய் டீச்சரை பேச விடுங்க. கேட்டாதான்டா பேசுறதுக்கு. சரி ஓகே.
Hello. Okay, hi. Sorry. Tak apa. Saya pun ada kali pun disconnected. Okay, boleh dengar tak suara saya? Boleh. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh dengar eh? Alright, thank you so much. Okey, teacher. Okay, so kita teruskan eh. Okay, jangan risau hari ni teori je kita belajar. So next class kita akan belajar practical. Practical ni memang penting sikit lah sebab sebenarnya memang better saya tengok depan-depan. Tapi you cuba je eh. Kalau siapa yang agak sukar, nanti kalau you tak boleh tunjuk apa yang you buat melalui laptop, you tangkap gambar, hantar personal. Sebab daripada situ kadang-kadang ada pada bahagian query ini ada markah untuk PBD. Okay, so kita akan bantu sehabis baik. Okay, saya akan cuba bantulah sebab saya tak nak nanti you tertinggal markah PBD kurang. Okay, alright. Okay, apabila kita, saya teruskan, kita menggunakan panduan select ini sebenarnya dia tidak kira huruf kecil ataupun huruf besar, namun you kena rujuk jadual entiti yang dibina. Okey, alright, anda boleh cuba sama ada berjaya ataupun tidak, namun ada certain dia sangat sensitif, alright, perlu ikut apa perkataan pada jadual asal yang telah dibina mengikut atribut tersebut. Okay, alright. Kalau you lihat ada tiga, you boleh guna macam-macam jenis untuk menaik syntax select ini. Okay, sama ada select, anda tuliskan atribut yang anda kehendaki from nama jadual. Kalau you lihat, dia menulis satu baris. Okay, ingat select atribut yang dikehendaki from nama jadual, semicolon, boleh tulis satu baris. Sekiranya anda ingin you punya pernyataan query tu nak kemaskan. Okay, so you boleh tulis seperti ini juga. Select nama attribute, ini contoh saja ya, nama attribute. Lepas tu from kita letak di bawah. You enterkan, letak di bawah. Letakkan nama entity ataupun nama jadual, semicolon. Ini pun betul. Ataupun select nama atribut yang dikehendaki from di bawah, nama jadual di bawah. Tetapi apa yang salah? Dia tertinggal. Yang ini tertinggal semicolon. Okay, ditambah di sini semicolon. Okay, semicolon ni yang ni. Titik, koma ni awak letakkan di sini. Letakkan. Tapi nanti you keliru. Okay, tambah je semicolon. So antara tiga-tiga jenis cara penulisan ini betul. Namun pastikan tidak tertinggal simbol semicolon ini. Okay, penggunaan ruang kosong boleh memudahkan untuk membaca dan memahami pernyataan SQL. Okay, ini maksudnya ruang kosong. Ini ruang kosong, tak semestinya you kena rapat masa
macam ni. Macam ni. Tak payah rapat. Bila rapat sangat kadang-kadang kita tak nampak ataupun susah untuk dibaca. Okay, you bayangkan kalau pemeriksa awak mata dia rabun ke kan, tak boleh nampak koma semua, dia ingat awak tu salah. So untuk yang ini you boleh gunakan space. Okay, so kita teruskan. Okay, so di sini pula yang tadi tu select from kan. Okay, untuk yang ini kita menggunakan pernyataan select dan ada tambahan sintaks where. Okay, where tu bermaksud kriteria kita. Ya, tengok kat sini pun saya nak perasan jadual ni. Okay, so saya kecilkan jadual. Okay. Okay, select star where di mana kita ingin data tertentu yang lebih spesifik. Okay, yang memenuhi kriteria sahaja di mana data tersebut dapat dicapai dengan lebih khusus. Okay, cara penulisan sintaks umumnya adalah select, pastikan select tersebut adalah huruf besar, pilih atribut yang anda kehendaki. Okay, ini adalah contoh saja ya. From, nama jadual ataupun nama entiti. Kalau you lihat tak ada semikolon kan, kerana kita letak lagi satu sintaks where, di mana kriteria apa. Kriteria ni awak boleh pilih salah satu atribut Cikgu, tak ada slide yang cikgu. awak nak. Okay. Tak ada slide? Okay, sekejap ya. Lah, tengok tu tak ada orang ikut saya ni kan. Awak you all ni. Tunjuk. Aduh. Okay. You all ni nak kena ni. Mesti ada yang datang. Lepas tu tinggalkan dia handphone tau. Aduh, hai. Saya pun datang Google. Okay, saya ulang Yang ini ada 3 cara menulis panduan select. Sama ada you nak tulis satu baris. You letakkan from di bawah. Ataupun from nama jadual di bawah. Tapi pastikan ada semicolon simbol ini. Okay? Alright. Jangan saya you all ni. Okay, so select where, ingat. Select nama attribute, from jadual yang mana, where, maksudnya kriteria yang lebih spesifik. Pilih daripada atribut yang kita bina tadi. Okay, contohnya macam mana penulisannya. Okay, contoh select, kita nak paparkan nama murid, jantina dan kaum. Daripada jadual apa? Jadual murid. Tengok balik entiti kita, jadual kita pada asal yang kita guna. Di mana kita nak paparkan jantina itu hanya perempuan sahaja. Nampak You boleh pilih daripada sini. Contoh, ni ada 3 atribut dia paparkan. Tapi pilih salah satu atribut di sini. Apa kriterianya, sama dengan kriteria apa. Contoh kalau kaum, okay, select sebab sekolah kita kan semua kita tolaklah form 6 kan. Okay, semua adalah lelaki, okay. Tapi kaum, mungkin kita nak wear kaum sama dengan kaum okay, India, okay, kita nak kaum India. So kita spesifikkan. Kalau nak kaum Cina, tulis Cina. Kalau kita nak tulis kaum Melayu, tulis kaum Melayu. Okay, so kita lebih spesifik. Okay, ada setengah macam mana sistem, macam kan sekolah ada sistem tersendiri. Okay, ingin kalau nak dapatkan apa, contoh bayarannya bantuan persekolahan. So macam mana paparan tersebut? Caranya select nama pelajar, gaji di bawah gaji, tapi tulis where gaji bawah 100. Macam tu. Nampak tak? Okay. So ini. Okay, you nampak atribut dia paparkan ada 3. Okay, tapi dia khususkan hanya untuk jantina perempuan. Sebab kalau you tengok, ini kan campur kan, perempuan lelaki kan. Macam yang ini. Kan dia paparkan campur juga. Sebab dia paparkan semua sekali. Cikgu. Tapi kita nak perempuan saja. Cikgu tak ada slide. So, ya. Cikgu tak ada slide.
Tak ada lagi. Tak ada. You klik Tak ada pada slide. ni. Ada nama saya. Ada nama saya. Lagi satu. Satu muka saya. Satu lagi memang slide. Lagi Cari yang ada slide. yang lagi slide punya tu tak ada. Cikgu punya je yang ada. Slide tu tak ada. Ha, ni ramai kata ada. Cari Dia nama tu- saya. Nama dia tu saya ada punya dua. Cari. Satu tu. Ada dua nama saya. Satu lagi memang muka saya. Satu lagi. Tak ada apa. Kenapa saya tak receive? Ada. Ada. Cari ada dua nama saya. Satu slide. Ada. Adalah slide. Okey. Sabar. Ada? Tengok yang slide tu. Suara saya awak dengar pun cukup lah. Tak payah tengok muka saya pun tak apa. Okay? Okey. Okay Okay. Okay, so nampak so kita nak lebih spesifik. Contoh, select nama purid jantina. Awak tengok kaum. Kalau you nak kaum Cina saja. So dia pakai kaum Cina saja. Tapi jantina dia akan campur lah lelaki perempuan. Okay, so dia dia tarik salah satu attribute yang kita tulis di sini. Tapi kita spesifikkan sama dengan apa kriteria yang kita kehendaki. Okay, alright. Manakala, ini memang pening. Untuk pernyataan ini teori dia sangat pening sikit lah. Memang kita hari ni belajar teori sahaja dahulu. Okey, pernyataan select, star, order by. Okey, apa maksud order by? Order by ada dua di mana kita ingin menyusun data tersebut sama ada ASC iaitu ascending secara menaik ataupun descending secara menurun. Okey, tapi kita tak tulis panjang. Kita hanya menulis ASC sahaja untuk ascending menaik. Descending ni kita hanya type DSC sahaja untuk menurun Okey, bagaimana penulisannya? Sebab tu saya kata teori sebenarnya agak membandingkan, namun kita akan buat praktikal pada minggu hadapan. Okey. So bagaimana cara penulisannya? Okey, sekejap saya betulkan ni, masih tak nampak juga. Saya betulkan. Okey. Alright, so bagaimana cara penulisan ataupun sintaks umumnya? Okey. Select nama attribute from nama jadual ataupun nama entiti. Where sekiranya anda ingin masukkan kriteria tertentu. Kalau tak nak, tak apa. Okey. Order by. Okey. Order by sama ada attribute apa, kena bagi tahu sama ada secara menaik, secara susunan menaik ataupun menurun. Okey, ini adalah contoh penggunaan ascending. Okey, iaitu kita nak pastikan nama tersebut susun secara menaik. Okey, kalau kita lihat, okey, nama atributnya kita nak paparan nama murid jantina kaum. From jadual murid, nama jadual adalah nama jadual murid, di mana kriteria dia where jantina, kita nak jantina perempuan sahaja dan nama tersebut perlu mengikut order by. Nama murid ini secara menaik. So maksudnya dia akan ikut susunan A to Z lah. Okay, so ini adalah paparan outputnya. Okay, nampak nama murid jantina kaum, betul. Jadual murid di mana jantina semua perempuan. Awak lihat paparan ini. Susunannya secara menaik. D-A, D-E, D-H. Nampak kan? So memang ikut susunan. So betul. Namun apabila sekiranya anda ingin balikkan susunan iaitu descending, ini adalah cara penulisannya. Okey, awak tukarkan saja ASC kepada DSC. Ingat, yang terakhir penulisan anda perlulah menulis ataupun menaik semicolon. Okey, anda perlu menaik simbol semicolon ni supaya dia dapat baca query ataupun pertanyaan yang kita kehendaki. Okey, ini sekiranya kita menyusun
mengikut descending, J to D lah. Sebab J, Z to A kan, J akan jumpa J dulu kan, dan ikut susunan. Kalau anda ingin order by kaum, ikut ASC ataupun DSC pun boleh. Tapi pastikan anda perlu nyatakan nama atribut, susunan secara naik ataupun menurun. Kriteria pun sama. Kriteria apa, tulis nama atribut dahulu dan spesifikkan yang anda kendaki kriterianya. Okey? So untuk hari ini memang kita belajar teori saja sebab penjelasan teori untuk topik ini memang sangat banyak. Okey, so minggu dengan Microsoft Access. Okey, kita akan menggunakan Microsoft Access dahulu, senang anda rujuk. Apabila anda tidak faham, anda boleh rujuk ke teks anda. Okey, sebab itu yang lebih mudah. Sebab PHP bukan lagi mudah sebenarnya, namun sedikit sukar apabila anda perlu download beberapa. Sampai jumpa anda pada minggu hadapan. Namun tolong semak dahulu, tolong periksa dahulu sama ada komputer anda mempunyai Microsoft Access ataupun tidak. Okey, kerana sekiranya tidak agak sukar untuk kita melakukan praktikal untuk topik ini. Okey, so minggu depan kita hanya buat praktikal berkaitan ini. Bagaimana nak lihat, sebab tu saya kata cuba belajar present now tu. Di bawah tersebut, di bawah Google Meet anda ada present now. So you kena present you punya entire screen ataupun your desktop. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, sila baca balik nota ini. Sesiapa yang ada kemusykilan nota, ya? Cikgu, projek bila kena hantar cikgu? Okay, projek dia bagi tempoh. Sebab tu saya buat masa ni, siapa yang hantar kat saya, ada yang saya dah balas, ada yang belum. Especially saya kesian kat Rasha macam-macam dah hantar kat saya, tapi saya belum balas. Okay, sebab tu untuk projek awak buat dulu. Dan sekiranya anda menggunakan Google Form dan ingin bertanyakan, ingin minta cikgu jawab, awak bagi link kepada saya dan saya akan maklumkan kepada pelajar. Maklumkan kepada guru, cikgu. Minta cikgu sekolah jawab. Kalau you nak buat dalam taman, boleh. Okay, kalau you nak buat antara tingkatan 3, boleh. Tapi you share lah dalam grup. Okay, sebab tu saya bagi tempoh, saya tak tulis sepatutnya minggu ni hantar sebab dah lama kan. Sebab saya buat kelas semasa cuti PKP, so sepatutnya dia dah buat. Tapi